So kemudian kita tengok macam mana kita nak tambah beberapa vektor. Kat sini kan, kalau kita tengok gambar ni, ada 4 vektor, D1, D2, D3 dengan D4. Kan arah dia berbeza-beza kan, dia bentuk zigzag. Tapi bila kita tambah, dia mesti akan dapat satu resultant vector. Resultant vector must be the sum of all component of corresponding vector. Corresponding vector ni yang dia punya anak dia lah, yang kita tambahkan. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4. Okey, kita akan tengok nanti. Okey, yang ni guna teorem Pythagoras untuk dapatkan final resultant vektor dia. Tak apa, nanti kita akan tengok detail. Okey, guna sign rule. Sign rule ni cara satu lagi untuk kita selesaikan berkenaan dengan sudut. So, kalau sign rule ni, yang penting kita ada satu segitiga yang close. Okey, close triangle. So, dalam satu triangle, sudut dia macam A campur B campur C, dia mesti akan jadi 180 degree kan. So, angle A campur angle B campur angle C, 180 degree. So, bila kita ada close triangle, baru kita boleh gunakan kaedah sign rule ni. So, A bahagi angle A yang ni adalah sama dengan B bagi sin B. Okay? Kemudian C bagi sin B. C. Ni adalah sign rule. Ni cara kita nak kira angle dengan vektor lah secara lebih mudah. Ni contoh dia. Two vectors A and B equal magnitude of 10 meter. And the angle angle 1 30, angle 2 105 darjah. Okay, ni 30. So, ni 105. So, kita boleh selesaikan dengan dua cara. Iaitu cara pertama, kita boleh guna resolving vector. Maknanya kita pecahkan AX ni apa daripada A ni. Kemudian kita pecahkan lagi AY dia apa, nilai dia. Okay, kemudian B pun sama. BX apa nilai dia, berapa nilai dia, kemudian BY berapa nilai dia. Kemudian baru kita tambah. Kaedah ni kaedah pertama guna resolving vector. Kaedah kedua adalah guna sign rule. Okey, nanti kita akan tengok sebelah. So, kalau kita guna resolving vector method, setiap segitiga, setiap vektor ni kita pecahkan ikut komponen. Kita ada vektor A. So, vektor A ni angle dia dekat sini kan. Okay. So, kita pecahkan. Kalau komponen X dia, nilai magnitude dia 10. Maknanya 10 cos 30. Okay. Kemudian, untuk komponen A ni yang tegak ni, ni adalah AY. So, AY adalah 10 sin 30. Sama juga dengan komponen B. Mula-mula dia ada komponen X. Okay, sebab komponen X ni ke kiri, so dia akan jadi negatif. So, negatif 10. 10 ni apa? Magnitude dia. Cos 45 ni daripada angle. So, ni kena kira lah. 30 kat bawah sama juga dengan 30 atas. Bawah ni 105 degree yang dibagi dalam soalan. So, bila kita kira, kat sini memang angle dia 45. Sebab total semua ni, 30, 45 dengan 105 ni adalah 180 degree. Okey, nanti boleh semak balik. So, kita cari vektor B dulu. Vektor B, negatif 10 cos 45, dapat negatif 7. Kemudian kita cari BY pula. Okey. Sebab dia ke atas, dia positif. Jadi 10 sin 45. So, bila kita nak kira resultant vector ni sebenarnya kat sini je. Okay. Sebab dia A campur B.
Tapi caranya kalau guna resolvent vector kita akan dapat Rx dulu. Rx tu adalah komponen yang sini. Kemudian baru kita tambah dengan Ry. So ni negatif, ni Rx. So Rx datang daripada komponen yang dalam ni lah yang kita tambahkan ni, A dengan B. Sebab ada dua vektor je, jadi AX campur dengan AB. AX campur dengan negatif BX sebab B ni tadi negatif. So kita tambah 8.66 tambah negatif 7.07 1.59 km. Untuk Ry yang tegak ni kita tambah komponen Y untuk A dengan komponen Y untuk B. Jadi dua-dua positif kan, 5 km dengan 7.07. Jadi kita tambah jadi 12.07. Okay, selepas kita dapat ni dua-dua nilai ni, so baru kita guna teorem Pythagoras. Okay, kuasa 2 kan Rx campur kuasa 2 kan Ry benda punca kuasa 2. Okay, ni nilai dia. Kemudian nak cari angle Y bagi X, lepas tu guna uptangent. Kita akan dapat 82.5 degree. Okay, nota ni saya dah update sebab ada pembetulan. Ni yang paling latest lah pembetulan dia. So ni kaedah pertama untuk selesaikan problem ni. Okay, gunakan resolving vector method. Cara kedua sebenarnya kita boleh guna sine rule. Okay, tadi dia bagi angle dia 105 kan. Automatik kat dalam ni adalah 85 degree. Lepas tu kita tutup ni. Tutup segitiga. Bila kita tutup segitiga, automatik angle A, angle B dengan 85 degree ni, total dia adalah 180. Okay. Dan sebab dia ni segitiga sama, 10 meter 10 meter, so sebenarnya ni sama nilai lah. Okay. Sebab sudut dia sama. So 180 total of angle dalam ni, tolak 85 sudut ni atas. So kita akan bagi dengan 2. Maknanya angle A dengan angle B sudut dia sama, 47.5. Okay, sebab dia adalah same magnitude of vector 10 meter kan. So kita guna sine rule sebab kita nak kira resultant vector R ni, R bahagi sin 85. Okay. Kemudian kita ambil lah apa-apa nilai. B bahagi dengan ni pun boleh. Sebab sama je. 10 meter bahagi sin 47.5. So kita dapat 13.514. Okay, jawapan dia ada berbeza sedikit. Tapi dia betul lah sebab kita guna kaedah yang betul. Sine rule. Kat sini tadi kita dapat 12. Kat sini kita dapat betul lah 12.17. Kat bawah kita dapat 13. Ada beza sikit tapi dua-dua betul Kemudian kita cari angle R. Yang ni senang sebab kita tak payah kira lagi. Kita dah kirakan awal-awal tadi. Angle dia kat sini sama, 47.5. So kita tambah je dengan 30 yang ada bagi dalam soalan ni. Okay, 30 degree. So jadi 77.5. Kemudian soalan A dia sebenarnya dia nak kita kira resultant komponen dia. Resolvent komponen dia X dengan Y. Okay, dia suruh kira Rx dengan Ry dia berapa. So kita guna tu lah, sin dengan cos. So untuk X kat sini 13.514, maknanya nilai R tadi. Cos 77.5, angle total ni, semua ni. Okay, dapat 2.93 km. So sin punya adalah komponen Y. Okay, so Ry adalah 13.514 sin 77.5. Okay, itu sahaja. A car, example 2.3, a car moves at velocity of 50 meter per second. So ni magnitude dia. Kalau ada nilai ni adalah mesti magnitude. Dan dia mesti bagi angle north 30 east. Maknanya N 30 east. So kita ambil daripada N turun ke bawah 30.
So kalau 30 atas maknanya bawah ni 60 lah, sama je. Kita boleh guna mana-mana. Calculate the component velocity of Calculate the component velocity north and due east. Maknanya dia suruh kita kira komponen Y. Due north ni adalah komponen Y. Maknanya Vx Vy, komponen Y. Due east ni adalah ke sana kan, ke arah timur. Ke arah timur adalah Vx. So kita boleh guna dua-dua angle lah, sama ada 30 ataupun 60. So untuk Vx, kita punya magnitude tadi 50. Kita guna cos 60. Okay, kalau tak nak guna cos, boleh guna 30. Tapi kalau nak guna 30, kena guna sin lah. Okay, kena guna sin. Kemudian Vy, kita boleh guna 50 sin 60 ataupun 50 cos 30. Okay, jawapan dia dah bagi. Figure above show three forces, F1, F2 and F3, acted on particle O. Calculate the magnitude and direction of resultant force. So dia suruh kita cari magnitude berapa, kat mana, dekat sini ke, tapi dia ada resultant force lah. Okay. Kemudian angle dia, selepas kita cari, dia nak direction, berapa degree dia. Okay. So ni adalah magnitude, direction berapa angle. So kita tak perlu nak lukis anak panah dulu, kita just pecahkan je. F1 ni kita pecahkan, F1x berapa. Okay. Kemudian kita buat F1y berapa magnitude dia. Sama juga F2, F2x berapa, F2y berapa. Okay, F3 pun sama, kita pecahkan, F3x, kemudian kita buat F3y. So kalau nak buat dekat page ni boleh, tapi susah. Kita buat page yang lain. Yang ni saya dah pecahkan ikut dia punya gambar. F1 dekat atas, F2 dekat tengah, F3 warna hijau dekat bawah sekali. So yang penting kita perhatikan anak panah dia. Kalau warna pink ni, F1 ke atas so dia punya direction positive X, positive Y. So F1 dia dah bagi kan 10 Newton, 10 Newton sin 20. Okay. Kemudian selepas sin mesti cos. So cos ni untuk X. Kemudian F2. F2 ni direction dia ke bawah. So untuk dapat ke bawah ni, komponen dia akan start pada sini dulu. Negatif F2Y, turun bawah. Kemudian dia ke kanan kan, dia akan jadi positif F2X. So ni lah negatif 30 sin 45. Okay, kenapa sin? Sebab dia opposite. F2 dekat opposite angle. Kemudian F2X kita pakai 30 cos 45 sebab dia dekat sebelah. Okay, dekat sebelah angle. Last sekali adalah F3 warna hijau. So F3 dia ke bawah sini So bila ke bawah sini, mula-mula dia akan jadi negatif F3X sebab dia ke kiri. Kemudian dia ke bawah kan. So negatif F3Y. So kena careful lah, jangan paksa ni. So kita akan gunakan ni, positif Y, negatif Y, positif X, negatif X. Okay, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Kalau ke kiri negatif X, ke kanan positif X. Kemudian angle dia kat mana? Kita lukis ni 30 kat sini. So sebelah dia adalah F3X kan. So kalau sebelah dia F3X, dia akan jadi 40 cos 30. Sebab cos 30 untuk sebelah 40. Kemudian opposite dia lah ni F3Y
40 sin 30. Okay, kemudian bila kita dah kira, so kita nak cari resultant force. Resultant force ni sebab kita dah tambah F1, F2 dengan F3, kita akan dapat ni dulu. Bukan resultant force. Ni komponen dia untuk X. Resultant force dia kat bawah ni. So bila kita kira, kita tambahkan F1X, F2X, F3X. So F3X ni nilai dia negatif. So kita kena masukkan nilai negatif ni. Okay, 40 cos 30 ni nilai dia negatif. So kita akan dapat negatif 4.03 Newton. Maknanya untuk resultant force kita, mula-mula komponen X ni negatif. Sebab tu dia ke kiri. Okay, dia ke sana. Kemudian bila kita kira resultant force kat Y, F1Y positif, F2Y ni negatif. So, kita kena tolak. Kemudian F3Y negatif. So bila kita jumlahkan ni, positif, negatif ni, kita dapat negatif lagi. So maknanya dia turun bawah. Sebab benda yang ke kiri dan turun bawah, maknanya memang kita nampak lah, memang resultant force dia dekat bawah ni. Okay. So bila kita dah dapat komponen X dengan Y, kita guna teori Pythagoras. Okay. Kita buat punca kuasa 2 X kan, tambah Y kuasa 2, baru kita dapat R. So kita ambil lah ni, X punya 4.03, kita kuasa 2 kan. Y punya negatif 37.8, kita kuasa 2 kan. Buat punca kuasa 2. Kemudian nak cari angle dia. Angle dia, kita ambil komponen Y bahagi dengan komponen X. Okay, negatif 37.8 kita bahagi dengan 4.03. Kita buat uptangent, baru kita dapat angle. Okey, itu saja untuk bab 2. Sekian saja, terima kasih.